Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kemahiran tata bahasa iaitu ayat tunggal mengenai tajuk kemudahan untuk insan istimewa. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid, iaitu murid dapat membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan yang diberikan. Jom kita lihat pada muka surat 105 dan tajuk kita hari ini ialah kemudahan untuk insan istimewa ataupun dipanggil juga sebagai orang kurang upaya yang perlukan satu kemudahan khas untuk mereka bekerja seperti orang yang biasa. Kita baca tajuk pada hari ini iaitu Zara dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk insan istimewa. Oleh demikian, kalau kamu semua perhatikan di tempat-tempat awam sekarang terdapat banyak kemudahan khas yang mana disediakan untuk orang istimewa inilah. Selain itu, banyak juga perkara lain yang juga dibantu. Misalnya ialah prasarana khas di tempat awam, bagi membantu mereka bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Bantuan allowance pekerja, bantuan alat sokongan. Misalnya mereka mempunyai kekangan dari segi tubuh badan ataupun dari segi pergerakan mereka, jadi diberikan khas bantuan alat sokongan. Pengecualian cukai jalan, pelbagai diskaun dengan kad OKU. Kad OKU membantu mereka untuk mendapatkan diskaun, contohnya membeli barang keperluan harian. Dapat menjimatkan kos, di samping itu dapat meringankan beban dari segi kewangan. Seterusnya ialah geran perniagaan, pengecualian bayaran perubatan dan yang terakhir ialah diskaun tiket penerbangan. Macam yang telah cikgu terangkan pada awal tadi, kita akan mempelajari berkenaan dengan ayat tunggal. Apakah ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Apakah subjek? Apakah predikat? Kita tengok pada bawah. Subjek ayat biasanya terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa nama juga boleh menjadi subjek dalam ayat. Apa pula predikat? Predikat ialah bahagian yang menerangkan subjek. Predikat ayat terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kita lihat contoh ayat tunggal. Pak Ali merupakan subjek iaitu frasa nama. Nama orang kan. Pak Ali seorang pegawai polis. Predikat tujuannya untuk menerangkan siapakah Pak Ali. Pak Ali ialah seorang pegawai polis. Ayat yang kedua, memasak merupakan hobi saya. Memasak kata kerja boleh juga dijadikan sebagai subjek, merupakan hobi saya. Itu merupakan keterangan. Telefon itu telah rosak. Baik. Subjek merupakan telefon dan keterangannya ialah ataupun predikat ialah itu telah rosak. Sekarang apa yang perlu kamu lakukan ialah menyusun semula perkataan yang ada bagi membentuk satu ayat tunggal yang lengkap dan betul. Kita lihat contoh yang ada pada bahagian A. Lift menggunakan khas orang kurang upaya. Jadi ayat yang betul disusun dengan betul ialah orang kurang upaya menggunakan lift khas. Apakah subjeknya? Subjeknya ialah orang kurang upaya dan predikatnya pula ialah menggunakan lift khas. Ayat yang kedua ada perkataan khas, bergerak, memudahkan, OKU dan lift. Ayat yang betul ialah lift khas, memudahkan OKU bergerak. Jadi apakah subjeknya? Subjeknya ialah lift khas. Apakah predikatnya pula? Predikatnya ialah memudahkan OKU bergerak. Oleh demikian, kalau kita dapati di tempat-tempat awam terdapatnya lift khas yang mana tidak dibenarkan orang biasa naik atau orang yang boleh menggunakannya ialah orang OKU sahaja. Kita lihat pula bahagian kedua iaitu bahagian B. Terdapat perkataan tandas OKU di pusat, beli belah, terdapat. Kamu kena susun jadi ayat yang betul. Terdapat tandas OKU di pusat, beli belah. Jadi jawapan yang betul ialah tandas OKU terdapat di pusat beli belah. Ayat yang kedua terdapat perkataan sangat selesa tandas ini OKU. Di ayat yang betul ialah tandas OKU ini sangat selesa di mana subjeknya ialah tandas OKU. Manakala untuk predikatnya ialah
Ini sangat selesa menjadikannya ayat tunggal kerana ingat, satu subjek dan satu predikat. Kalau kita dapat lihat di tandas OKU adalah berbeza dengan tandas orang yang biasa kerana mereka mempunyai tempat pemegang ataupun mempunyai bahagian-bahagian yang direka khas untuk membantu mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat kerana mereka mempunyai limitasi pergerakan. Seterusnya pula ialah bahagian C yang merupakan tempat khas yang disediakan pada pengangkutan awam. Contohnya ada pada bas, ada pada kereta api, ada pada train dan banyak lagi tempat yang lain. Kita lihat perkataan yang ada. Di dalam awam disediakan kerusi khas OKU pengangkutan. Jadi jawapan yang betul ialah kerusi khas OKU disediakan di dalam pengangkutan awam. Subjeknya ialah kerusi khas OKU, manakala predikatnya ialah disediakan di dalam pengangkutan awam. Ayat yang kedua mempunyai perkataan kerusi, tiang, di hadapan, pemegang, disediakan. Oleh demikian, jawapan yang betul ialah tiang pemegang disediakan di hadapan kerusi. Jadi subjeknya ialah apa? Tiang pemegang dan predikatnya ialah disediakan di hadapan kerusi. Misalnya bas tersebut dia brake, jadi golongan ini bolehlah memegang pada tiang tersebut bagi mengelakkan mereka daripada jatuh akibat mungkin semasa bas itu brake contohnya. Manakala untuk bahagian D pula memfokuskan berkenaan dengan kelebihan kad OKU ataupun kad diskaun. Kita lihat perkataan yang terdapat pada ayat yang pertama iaitu mendapat golongan OKU diskaun kad. Jadi jawapan yang betul ialah golongan OKU mendapat kad diskaun. Subjeknya ialah golongan OKU manakala predikatnya ialah mendapat kad diskaun. Ayat yang kedua perkataannya ialah awam 50% tambang golongan OKU diskaun pengangkutan mendapat. Jawapan yang betul ataupun ayat yang lengkap ialah golongan OKU mendapat diskaun 50% tambang pengangkutan awam. Jadi dekat situ subjeknya ialah golongan OKU manakala predikatnya ialah keterangannya ialah mendapat diskaun 50% tambang pengangkutan awam bagi menjimatkan dan mengurangkan beban kos kepada mereka. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Diharapkan murid dapat faham akan apakah ayat tunggal, satu subjek dan satu predikat. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan pernah membaikan sangatlah dialu-alukan. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.